Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid tingkatan 1 SMK Bandar Bukit Koh Hitam. Okey, baik, hari ini kita akan teruskan sesi PDPI kita bab 8. Untuk hari ini kita akan ambil rumusan keseluruhan bab ni nah. Bab 8 ni di mana kita akan fokuskan kembali apa yang telah kita pelajari dan juga apa yang patut kita tahu dalam bab 8 ini. Okey, kita tengok dalam buku teks kamu boleh rujuk di muka surat 196 nah. Kalau tak silap saya tengok muka surat 196. Okey, boleh ambil buku teks dan tengok buku teks tersebut. Okey, dalam buku teks ni kita tengok 196 ni. Okey, untuk rumusan yang di belakang sekali tu, okey, kita akan fokuskan apa dia? Yang bab 8 ni. Yang pertama di sini kita akan tengok kita dah pelajari bahawa ni kita dah lukis. Benda ni kita dah lukis. Di mana yang pertama sekali kita dah lukis tembereng garis. Di mana satu garisan ni dia akan satu letak macam apa dia punya tanda lah di hujung tu. Kita lekukkan tu yang bersilang dengan garis lurus ni dinamakan tembereng. Okey, ini kita gunakan jangka lukis. Semua kita gunakan jangka lukis dan pembaris. Okey, yang kedua kita telah lukis pembahagi dua sama serenjang. Garisan yang membahagi dua antara garis lurus ni. Kita nak buat garisan tengah ni macam mana? Kita dah lukis macam mana nak buat. Menggunakan jangka lukis dan kaedah yang telah diterapkan dalam buku teks lah. Okey, yang ketiga kita telah buat garis serenjang. Macam tadilah kita dah buat dah garisan bagi dua garis serenjang ni. Yang ni pun kita dah buat. Kita dah lukis. Bila benda yang kita boleh buat, insya-Allah yang ni pun dia akan benda yang sama juga. Okey, dia ada kaitan dengan permulaan begini. Permulaan ni kita dah pandai buat. Sebenarnya kita dah pandai buat yang pertama ni. Yang kedua ni tidak ada masalah. Yang ketiga ni dia akan kaitan dengan yang pertama akan kedua. Okey, dan seterusnya. Daripada kita dah buat tiga-tiga benda ni, kita dah buat pula untuk seterusnya garis selari. Garis di atas nak buat selari macam mana. Garisan di bawah nak beri selari dengan garisan di atas. Jadi konsep ni pun kita dah gunakan aplikasinya dalam lukisan geometri kita telah lakukan, iaitu kita membuat lekukkan suku bulatan di atas garis ni. Dan kita gunakan bukaan yang sama, buat lagi lekukan di atas sebelah sini. Okey, jadi menggunakan jarak yang sama di garisan ni, buat satu lagi tembereng di ujung sini dan persilangannya di sini akan nampaklah yang merupakan satu garis lurus yang selari. Okey, seterusnya pembinaan sudut 60 ni dia memang ada kaitan dengan pembahagi dua sama sudut lah. Okey, maksudnya bila kita dah bina sudut 60, okey, otomatik sudut pertengahan untuk membahagi dua ni adalah sudut dua sama sudut kita ambil bukaan yang sama, kita hanya bawa kepada bucu titik sini dan bucu titik sini untuk buat di sini cross yang di ujung ni macam sini. Dan kita akan dapat dia punya pembahagi dua sama sudut. Maksudnya kalau sini 60, maksudnya sebelah ni 30, di sebelah sini 30. Ini dia punya syarat dia. Bila kita dah pandai buat yang ni, otomatik yang ni tak ada masalah. Yang ni pun tidak ada masalah. Jadi kamu kena try practice ke 6 kaedah yang cara nak lukisan ni. Okey, bila dah faham 6 kaedah ni, macam mana soalan bentuk yang keluar pun, insya-Allah kamu boleh lukis dengan baik. Okey, seterusnya. Kamu juga telah mempelajari iaitu sudut pada garis lurus. Nilai. Yang tadi kita lukis ni nilai dia. Pada bila sudut pada atas garis lurus, nilai dia mesti 180. Ni ingatan kembali lah. Dan seterusnya sudut reflect. Sudut reflect ni mesti berada di mana? Di bucu lah, luar daripada ni. Maksudnya kiraan di luar ni melebihi apa? Melebihi 180 lah. Bila sama atas garis lurus, bila ada 180, bila lebih ni macam ni, maksudnya ni dinamakan sudut reflect. Ni dinamakan sudut reflect dan melebihi 180 dan kurang daripada 360. Okey, sebenarnya sudut putaran lengkap ni sudut yang penuh. Sudut penuh ni dinamakan sudut putaran lengkap. Iaitu nilai dia adalah 360 darjah. Okey, jadi bila kita faham yang ni, dia besar sikit daripada 180, sudut reflect. Kecil sikit daripada 360, dinamakan sudut reflect lah. Tapi kalau dia dah cukup satu bulatan, dinamakan sudut putaran lengkap. Okey, seterusnya yang keempat di sini sudut ni. Sudut pelengkap. Mana? Sudut dia mesti ada kaitan dengan sudut 90 darjah. Okey, bila sudut 90 dibahagi dua, sama ada di atas tu semakin tirus ke ataupun di bawah semakin tirus. Okey, dia tetap nilai dia ditambah kedua-dua ni akan mendapat 90. Sudut pengenap macam mana? Sudut yang berada di atas garis lurus macam ni dan dipotong atau dibagi dua,
Tapi sudutnya tak sama besar. Bila tak sama besar, maksudnya kedua dot A tambah B ni nilai dia berapa? 180. Okey, dan sudut konjugat ni maksud sudut apa? Sudut yang A ni ditambah dengan sudut di luar ni. Reflect dengan sudut cakah. Sudut cakah ni ditambah dengan sudut reflect, maka dinamakan sudut konjugat. Okey, jadi kedua-dua ni kalau ditambah dapat berapa? Kita akan dapat balik nilai dia adalah 360 darjah. Okey, ini secara konsep yang kamu kena faham dalam topik ni. Okey, seterusnya yang terakhir di sini. Okey, kamu kena tengoklah sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Bila dia bersilang macam mana? Tadi garis lurus. Ni pun garis lurus, ni pun garis lurus. Bila dia bersilang, apa yang terjadi? Kena faham yang ni. Sudut bertentangan bucu. Ni bucu sini, bucu sini, bucu sini, bucu sini. Jadi bertentangan tu dinamakan A dengan C ni sama. A dengan C. Ni bertentangan ni. Maksudnya nilai dia kalau sini 60, di sini pun akan jadi 60 lah. Itu maksud dia. Dan sebenarnya B dengan D. Ni bertentangan ni. Ni sama sudut dia. Dan seterusnya sudut bersebelahan. Bersebelahan ni dia ada kaitan dengan sudut garis lurus. Bila sudut garis lurus maksudnya A tambah B akan dapat 180. A tambah D dapat 180. D tambah C dapat 180. Dan B dengan C ni pun dapat 180. Tapi total ke semua ni kalau ditambah dapat berapa? 360 darjah lah. Okey, itu untuk sekaitan dengan sudut garisan yang berselang. Dan sebenarnya yang kedua terakhir iaitu sudut yang berkaitan dengan garis selari pula. Kita ada garis lurus, ni garis selari. Ada garis selari tambah, garis selari ni. Okey, dan ada satu garisan yang lurus lintang merentasi garis selari tersebut. Okey, situasi ni kita kena faham yang ni. Okey, untuk sudut yang macam ni, ni. P dengan S ni adalah sama lah. P dengan S. Sudut di luar ni. Nilai dia adalah sama. Sudut selang seli. Maksudnya P dengan R dengan S. R dengan S selang seli. Ni selang seli ni dinamakan sudut yang sama besar. Dan sudut pedalaman pula. Ni sudut ni. SQ. Itu dinamakan sudut pedalaman. Ditambah kedua-duanya adalah 180 darjah. Okey, ini konsep asas yang kamu kena faham lah. Okey, dan seterusnya yang ketiga terakhir, sudut dongak. Sudut dongak ni mana mata kita ni. Kalau mata kita tengok ke atas, dinamakan sudut dongak lah. Kalau mata kita tunduk ke bawah, tengok objek ni di bawah, objek yang ada di sini, itu dinamakan sudut tunduk. Ni poin asas yang kamu kena faham. Tengok atas, dongak. Tengok bawah, tunduk. Dan mempengaruhi kita adalah sudut ni adalah sudut 90 darjah, sudut tegak lah. Sudut tegak ada ke arah dah tengok. Kalau sudut dongak, sudut tegak dia berada di bawah. Kalau sudut tunduk, sudut tegak dia berada di atas. Itu dia punya konsep asas yang kamu kena faham. Okey, jadi selesai untuk kelas kita berani itu rumusan. Jadi untuk topik rumusan ni kamu kena praktis lah, praktis. Tambah yang berkaitan dengan geometri tu, lukis, insya-Allah kita akan mudah. Dan juga untuk sudut-sudut ni, try beberapa soalan dalam buku teks tu, try jawab dan try ingat konsep. Bila ingat konsep, insya-Allah jawapan tu akan mudah diperolehi. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Dan ingatan saya kepada semua, kita akan ada satu pentaksiran setara, pentaksiran setara standard yang akan diadakan pada 21 hari bulan, di mana kamu masuk sekolah terus ada pentaksiran tersebut. Okey, di mana untuk pentaksiran tersebut, okey, saya akan bagi clue sikitlah di mana kamu kena ulang kaji semula jawapan ataupun soalan yang kita telah pelajari di ujian sumatif dulu ujian sumatif 2 tu. Okey, tolong saya dah bagi soalan dan juga cara pengiraan dan jawapan tu, tolong rujuk kembali dan praktis praktis apa yang ada dalam soalan tu, insya-Allah. Bila kamu praktis, insya-Allah bila namai periksa ni dia akan mudah untuk kamu tengok soalan tu. Okey, jadi itu saja pesanan saya. Jadi tolong ambil balik soalan tu yang saya bagi tu dan jawapan tu, praktis ataupun buat latihan to be. Insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.